Assalamualaikum dan welcome back to the Rotten Eggs Podcast. Apa khabar? Telur-telur sekalian. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat, dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay guys, hari ni jom kita start cerita. Okay, cerita pada 21 bulan Jun 2017 dekat Singapore pada pukul 1.20 tengah hari. Ada seorang wanita tengah nak naik feri dekat Harbourfront Cruise Center. Dia ada beg, dia ada pasport, dan dia ada barang-barang kemas yang bukan milik dia pun. Dekat situ juga terletaknya ada satu apartmen tingkat 6, blok 717 Bay Dock Reservoir Road. 2 orang telah ditinggalkan untuk mati. Pada 3.39 petang, ada seorang lelaki sampai dekat apartmen tingkat 6 tu. Dia datang nak cari mertua dia yang dah tua. Okay? Isteri kepada Mamat ni cuba untuk hubungi mak bapak dia, tapi diorang tak angkat dan diorang ni dah mula risau. Jadi bila menantu dia buka pintu, apa yang dia jumpa dekat dalam tu, orang kata menggegarkan Singapore bertahun-tahun lama dia. Hari ni kita nak cerita pasal kes pembunuhan berganda dekat Bedok. Kes di mana jenayah berlaku di satu negara, perbicaraan berlaku dekat negara yang lain, dan keadilan bergantung kepada siapa yang korang tanya, yang mungkin tak berlaku langsung pun sebenarnya. Jadi guys, pada ketika tu menantu lelaki tu telefon polis. Bila polis sampai, diorang jumpa 2 orang warga emas, 2 mayat warga emas, iaitu Chia Nim Fong yang berusia 79 tahun dan juga isteri dia iaitu Chin Sek Fa yang berusia 78 tahun. Keadaan diorang ni macam mana? Kedua-dua kaki dan tangan diorang diikat. Chin ada darah sikit dekat muka dan ada sedikit kesan kecederaan dekat badan. Dan Chin pada pandangan pertama diorang ni nampak macam tak ada luka luaran yang ketara lah. Tapi bila bedah siasat, nanti kejap lagi kita cerita. Okay? Barang-barang dekat dalam rumah ada yang hilang. Dan Kasana. Siapa Kasana ni? Kasana ni adalah pembantu rumah daripada Indonesia yang baru sebulan bekerja dengan diorang. Tak dapat langsung diorang jejak. Kurang daripada sebulan. Dia baru berada dekat situ selama 27 hari dekat dalam rumah tu. Tapi sebenarnya kan, siapa mangsa dekat dalam kes ni sebenarnya? Chin dan juga Chia dah duduk dekat apartmen Bedok Reservoir Road tu lebih daripada 30 tahun. Jiran-jiran memang kenal lah dengan diorang ni. Ada seorang jiran dekat sebelah rumah kata yang diorang ni nampak selalu bersama, macam belangkas lah, pasangan yang setia, pergi mana-mana bersama dan sebagainya. Dan dia menggambarkan Chin ni adalah sebagai seorang perempuan yang ataupun wanita yang periang, yang suka berborak, yang mulut banyak lah, becok lah. Dan Chia ni pula, iaitu husband dia, lebih pendiam. Dekat situ ada satu kedai runcit. Okay, tuan kedai runcit yang berdekatan tu, dia kenal sangat dengan Chin ni sebagai seorang wanita yang baik hati, yang datang selalu beli barang dekat dia. Dan dia ni ada satu perangai, dia suka bagi tip kepada tukang sapu dekat situ. Dia nampak orang tukang sapu kat situ, dia bagi tip untuk orang tu makan tengah hari. Dan sebelum pencen, pasangan ni pernah uruskan sebuah gedung membeli belah. Okay. Lepas tu diorang pernah uruskan kedai kasut dan juga produk kecantikan sampailah pada tahun 2000. Dan diorang ni ada 5 orang anak. Dan seorang anak lelaki tinggal dengan diorang pada ketika tu lah. Daripada semua cerita orang ni, diorang ni adalah majikan yang baik. Okay, pasangan ni Chin dengan Chia ni adalah majikan yang baik. Dan diorang akan sentiasa bawa Kasana ni untuk berjalan bersama. Kalau diorang ada aktiviti-aktiviti harian, dia akan bawa Kasana ni. Layanan dia pada Kasana sangat-sangat okey. Dan Kasana tu baru 27 hari berada dekat dalam rumah tu sebenarnya. Now, siapa Kasana ni? Nama penuh dia adalah Ana Abdul Muhis. Lahir pada 10 hari bulan Ogos 1976 di Kebumen Regency, Jawa Tengah. Anak ke-6 daripada 8 orang adik-beradik, membesar dekat Jakarta, kahwin pada tahun 1996 dan ada 4 orang anak, iaitu 2 lelaki dan 2 perempuan. Dan dia bercerai pada tahun 2011. Dan dia ni
bukanlah orang baru dalam kerja-kerja domestik ataupun kerja-kerja macam orang gaji ni. Dia bukan orang baru, dia sentiasa merantau. Okay? Dia pernah datang kat Malaysia, dekat negara kita pada tahun 2008, dan duduk kat sini selama 3 tahun sebelum dia berpindah ke Singapura. Pada Mac 2017, dia tiba untuk kali pertamanya dekat Singapura untuk bekerja sebagai pembantu rumah bagi sebuah keluarga dekat Singapura ni. Okay? Tapi bila kita siasat balik dalam dokumen Mahkamah Indonesia kemudian dia mendedahkan bahawa dia tak bahagia daripada hari pertama dia sampai dekat Singapura, kena maki tiap-tiap hari, dan dia tahan bekerja dengan sebuah keluarga ni selama 2 bulan. Lepas pada tu 6 hari bulan Mei, dia cakap dekat keluarga kat Singapura ni, dia kata, aku nak berhenti. Kalau kau tak bagi aku berhenti, aku nak terjun daripada bangunan. Jadi pada ketika tu majikan tu setuju lah. Okeylah, kau berhentilah, aku akan hantar kau balik pergi ke agensi. Dia dah ugut si Kasana ni ugut nak terjun bangunan. Dah sampai tahap tu dah. Ni bagi aku, dia bukanlah orang yang mental dia sihat tau. Okay, ni dah keadaan terdesak lah orang kata. Kita kena faham konteks ni, okay? Dia sanggup buat apa saja untuk keluar daripada keluarga tu. Jadi kalau dekat Singapura, korang kena faham satu benda. Pembantu rumah yang datangnya daripada Filipina ke Indonesia ke, diorang tak boleh bebas tinggalkan kerja diorang. Visa diorang ni terikat dengan majikan. Dan ada lagi satu detail penting yang korang kena tahu. Majikan dekat Singapura ni lazimnya akan pegang pasport pembantu rumah diorang. Technically benda ni memang menyalahi undang-undang, tapi sistem tu sendiri yang jadi punca. Majikan kena keluarkan bon jaminan sebanyak $5,000 Singapura. Duit kita lebih kurang dalam RM15-20,000 sebelum pembantu tu boleh mula kerja. Kalau katakanlah pembantu tu hilang ataupun cabut tanpa kebenaran, bon tu dikira hangus. So dah jadi kebiasaan lah orang kata pegang pasport ni. Bukan sebab nak buat jahat ke, tidak, tapi sebabkan diorang takut rugi duit. Tapi apa kesan dia? Apa kesan dia? Duit bergantung dekat majikan, tempat tinggal bergantung dekat majikan, hak duduk dekat negara tu pun bergantung dekat majikan. Kalau nak cabut pun kena minta izin. Ini dah bukan kerja guys. Ini dah macam perangkap lebih kurang. Kita tak tahu sama ada majikan pertama Kasana ni pegang pasport dia ataupun tidak. Kita tak tahu. Tapi yang kita tahu, dia terdesak nak tinggalkan kerja tu dan dia dah terdesak untuk orang kata keluar daripada keluarga tu. Tapi dia nak stay juga dekat Singapura. Dia ada anak-anak yang dia nak kena sara, terutamanya anak lelaki dia yang baru berusia 16 tahun. Dia pun tengah pokai. Kedai nasi ayam dia yang dia buka dekat Jakarta dengan kawan dia dah lama, dah lama bankrupt. Telan duit modal yang sangat banyak. Dia perlukan kerja. Tak kisahlah kerja apa pun. Jadi pada 25 hari bulan Mei 2017, 19 hari selepas dia ugut terjun bangunan ni, dia ditempatkan semula dengan sebuah keluarga. Agensi hantar dia kepada satu keluarga, iaitu keluarga Chin dan Chia. Ni keluarga tua ni lah, yang pasangan tua ni. Dia tak suka hampir daripada hari pertama. Okay? Dokumen Mahkamah Indonesia kata yang dia tak suka kena bebel dengan Chin. Dia tahan je dengan Chin ni, kan? Tapi sebabkan dia terpaksa, kerja je lah. Okay, kita patah balik pergi kepada pagi 21 bulan Jun 2017. Masa mengemas almari bilik anak pasangan tu, Kasana terjumpa pasport dia. Selama ni dia tak tahu pun dekat mana pasport dia disimpan. Jadi bila dia nampak pasport dia dekat dalam almari tu, dia buat keputusan untuk ambil pasport tu dan cabut tinggalkan rumah tu. Tapi ada satu masalah. Chin dan juga Chia ada dekat dalam rumah tu. Dan mengikut pada pengakuan dia sendiri, yang kemudiannya dibentangkan dalam Pembicaraan Jenayah Indonesia dan juga Siasatan Coroner Singapura, dia kata dia terinspirasi oleh sebuah filem yang berjudul The Revenger Queen untuk ikat pasangan tu sebelum dia melarikan diri. Plan dia akan ikat dia orang, ambil barang-barang berharga dan cabut sebelum orang lain datang jumpa. Terinspirasi oleh filem Okey. Terinspirasi oleh filem. Tapi tak jadi macam tu pun. Kasana pada tu dia mulakan dengan Chia. Chia masa tu tengah tidur dan baring mengiring dekat atas katil. Belakang tu menghadap kepada si Kasana ni. Dia tampalkan pita pelekat dekat mulut Chia. Lepas tu dia ikat tangan dan juga diikat kaki dia menggunakan tali rafia. Jadi si Chia ni terjaga. Dia terjaga dan dia mula meronta-ronta. Dan
pita dekat mulut dia ataupun selotip dekat mulut dia tu pun tercabut, kan? Dan dia pun jerit. Dia jerit sekuat hati. Jadi apa yang si Kasana ni buat? Kasana ni hidupkan TV, dia on TV dan dia naikkan volume sampai yang paling kuat untuk tutup suara Chia ni. Lepas tu tak ada cerita banyak, dia jab muka Chia, dia tumbuk one time lah. Tapi si Chia ni dia tak berhenti meronta. Kulit dia dah mula terkoyak, darah dah keluar. Kasana bila tengok darah dah keluar daripada muka si Chia ni dah panik lah. Jadi dalam keadaan panik tu, dia capai bangku meja solid kayu ni. Okay? Dia hentam kepala Chia ni berkali-kali dengan bangku tu sampaikan Chia ni tak bergerak lagi. Dia panik tengok darah dan tindak balas dia adalah hentam kepala orang dengan bangku. Aku tak tahu nak cakap macam mana, apa logik dia sebenarnya. Dan pada ketika tu, husband dia iaitu Chin dah ada dekat dalam bilik. Sama ada dia memang dah ada daripada awal serangan ataupun masuk pada waktu tengah jadi tu, yang tu tak berapa nak jelas sangat. Tapi yang kita tahu, dia tolak Kasana daripada belakang. Dia tolak, Kasana pusing. Dia pusing, dia tolak balik. Dan dia tolak balik dan Chin kata, dia punya orang kata kuat dia tolak si Chin ni, dia boleh terpelanting masuk ke dalam bilik mandi lah. Dia termasuk ke dalam bilik mandi dan kepala dia terhantuk dekat dinding sebelum jatuh dekat lantai. Dan Chin pada ketika tu masih terlantar dekat situ. Kasana ikat kaki dia dengan tangan dia dengan tali rafia dan ikat dia pada pemegang tuala. Tapi Chin cuba jugalah, walaupun dah tua, dia cuba juga, masih cuba meronta dan sebagainya. So Kasana pegang singki bilik mandi tu untuk sokong badan dia, dia nak bangun. Dia pijak Chin berulang-ulang kali, guys. Dia dah bangun, daripada lantai tu dia bangun. Lepas tu dia pijak Chin berulang-ulang kali. Kau bayangkan berapa banyak kali dia pijak. Barai badan tu. Orang yang berusia 78, 79 tahun kena pijak. Kena pijak. Kau bayangkan macam mana? Lembik lunyai. Dan bedah siasat kemudiannya sahkan kedua-dua Chin dan juga Chia mati akibat trauma tumpul ataupun blunt force trauma. Chia trauma dekat kepala, yang Chin pula trauma kepada kepala dan juga dada. Dengan tak ada siapa-siapa yang boleh halang dia pada ketika tu, lepas dua-dua ni dah orang kata dah lunyai dekat situ, si Kasana ni geledah apartmen tu. Dia geledah apartmen tu, dia kumpulkan barang kemas, jam tangan, telefon bimbit, laptop dan beberapa orang kata wang tunai lah. Dan yang satu lagi benda yang paling penting yang dia kena ambil adalah pasport dia. Jadi pada 1.20 tengah hari, dia naik feri ke Batam menggunakan pasport tu. Dan pasport tu basically disahkan lah. Rekod tu dah disahkan oleh immigration. Pelik juga. Kepada orang-orang yang jumpa dia dalam semasa dalam perjalanan tu, dia cerita versi yang lain sama sekali. Kata dia sorok dekat dalam enjin feri, tahan nafas, tekak, sakit dan sebagainya supaya tak terbongkar apa yang dah berlaku. So orang tanya dia, kau daripada mana? Kau nak ke mana? Dia ceritalah version dia. Sebab apa? Dia dah guna pasport sendiri untuk naik feri tu. Kenapa nak buat cerita sorok-sorok dekat dalam bilik dan sebagainya? Entah, aku pun tak tahulah. Otak manusia ni buat benda-benda pelik bila orang dalam keadaan tertekan ni. Lebih kurang pukul 2.50 petang macam tu, dia telefon agensi pembantu rumah menggunakan telefon yang menggunakan nombor yang tidak dikenali. Dan Kasana tak cakap banyak. Dia cuma kata yang dia dah buat silap dan orang-orang dekat dalam flat tu patut balik rumah sekarang juga. Lepas tu dia letak telefon. Dia rasa serba salah. Jadi kaki tangan agensi tu rasa macam ada benda yang tak kena. Diorang bagi tahu anak perempuan pasangan Chin dan Chia ni. Jadi anak perempuan tu pun cuba telefon mak dia, tak jawab. Telefon rumah tak jawab juga. Dan sebab itulah dia hantar suami dia untuk pergi cek dekat apartmen tu. Yang kat sana, dia dah selamat dah dekat Indonesia. Travel ke Tungkal Ilir, wilayah Jambi, Pulau Sumatera, pekan kecil lebih kurang 3 jam daripada ibu negeri, lebih kurang dalam 185 batu daripada Singapura lah. Dia dah travel ke sana. Jadi pada 24 di bulan Jun, 3 hari selepas pembunuhan, dia pergi ke Hotel Nambur. Hotel tu dah tutup malam tu. Dia tidur dekat tempat lain. Dan malam berikutnya barulah dia check in dekat situ. Dia tengah
Dia tengah lari sebenarnya, tapi dia langsung tak buat apa-apa untuk sorokkan diri dia. Dia check in menggunakan nama sendiri. Dia pergi kafe, orang kata internet berdekatan berulang kali. Dan dekat sana dia habiskan masa membaca laporan berita pasal pembunuhan kat Singapura. Dia tengah baca cerita pasal diri dia sendiri. Dia lari, tapi dia Google nama dia sendiri sambil pakai nama sendiri dekat hotel. Aku macam pelik juga, kan? Jadi seorang lelaki berusia 24 tahun, nama dia Haryanto, perasan si Kasana ni. Dia tahu nama Kasana dan dia tahu kenapa Kasana ni berada dekat situ sekarang. Dan dia pun ingat satu benda lagi. Dekat kafe internet tu, Kasana pernah didengari cakap dekat telefon, macam mana keadaan diorang sekarang? Aku tak tahu sama ada diorang dah mati ke belum. Aku sanggup bertaubat. Aku sanggup bertaubat. Aku tak tahu nak buat apa. Aku tak tahulah sama ada diorang dah mati ke tak kan. Tapi dah lepas 3 hari kemudian dia masih lagi tak pasti. Come on lah. Pasantren tu, dia kata dia sanggup bertaubat dan dia sanggup duduk dekat pasantren. Pasantren tu adalah sekolah berasrama Islam, tempat orang belajar mengaji Quran, cari bimbingan rohani dan sebagainya. Dan kawan Haryanto pun ingat yang Kasana pernah sebut pasal nak pergi ke sana, nak tebus balik dosa lah. Dosa apa dia tak pernah cerita. Tapi orang dah mula syak. Dan pada satu ketika ni, ada seseorang telefon polis. Lewat malam 27 hari bulan Jun 2017. Ada sumber mengatakan bahawa 28 Jun ataupun 27 Jun, sebabkan timing dia, polis Indonesia buat serbuan dekat bilik hotel dia yang dekat Nambur tu. Hotel Nambur, dan tangkap dia. Bila dia orang geledah barang-barang dia, geledah beg dan sebagainya, jumpalah barang kemas, jam tangan, 3 telefon bimbit, ada laptop, ada wang tunai, orang kata Singapore punya currency, kan? Ada Indonesian punya currency. Kalau kita convert semua, duit kita lebih kurang dalam RM800 lah, lebih kurang, kan? Jadi bila disoal siasat, ditekan, member sudah koyak. Bila dia koyak, dia mengaku yang dia bunuh. Jadi pihak Singapura nak bawa Kasana balik untuk dibicarakan, tapi ada masalah. Bawah undang-undang Indonesia ada prinsip yang dikenali sebagai personality, iaitu warga Indonesia yang ditangkap di Indonesia atas jenayah yang dilakukan di luar negara tidak boleh diserahkan kepada negara lain. Diorang mesti diadili di Indonesia. Jadi Singapura dan juga Indonesia ni memang dah ada perjanjian ekstradisi yang ditandatangani pada tahun 2007. Tapi pada 2017, Parlimen Indonesia belum rectify lagi benda ni. Jadi perjanjian tu tak ada kesan undang-undang lah. Jadi dua negara jiran dah sign perjanjian 10 tahun sebelum tu, tapi belum rectify. Dan inilah akibat dia. Maka Kasana akan kekal dekat Indonesia untuk diadili. Jadi guys, perbicaraan berlangsung dekat Jakarta pada 2018 dari 27 Februari hingga 2 Mei. Dia didakwa atas pembunuhan dengan niat dan juga kecurian. Jadi saksi daripada Singapura bagi keterangan. Ada yang datang sendiri, ada yang melalui video link, dan mahkamah mendapati dia bersalah. Mahkamah ada kuasa untuk hukum mati, tapi diorang tak buat dekat Kasana ni. Tapi sebaliknya, Kasana ni dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia merayu. Dan pada bulan Ogos tu, Mahkamah Tinggi Jakarta kekalkan sabitan tapi kurangkan hukuman kepada 20 tahun. Diorang tak bagi sebab lah kenapa diorang bagi pengurangan tu, tapi hukuman tu dikurangkan selama 20 tahun. Keluarga mangsa pun tak hadir dekat dalam mahkamah. Aku rasa macam pelik juga kenapa kan. Dan dia dah menjalani hukuman di Indonesia sejak pada tahun 2018 lagi. 3 tahun kemudian, Singapura buat proceeding dia yang sendiri. Pada 1 hari bulan September 2020, siasatan corona bermula dekat Singapura. Ini cara Singapura untuk secara rasminya periksa apa yang berlaku sebenarnya dan atas terma dan juga sistem perundangan mereka sendiri. Diorang tak boleh bicara ataupun hukum Kasana, tapi diorang boleh tetapkan fakta dan tentukan siapa yang bertanggungjawab.
Jadi cap jari berlumuran darah yang dijumpai dekat dalam bilik mandi itu diuji. Diuji dan disahkan milik Kasana. Darah tu pula dikenal pasti sebagai darah milik Chia. Jadi pada ketika itu pegawai penyiasat penolong penguasa polis iaitu Tuan Mahathir, dia sahkan orang kata fakta daripada bedah siasat dan juga laporan keputusan kes dekat Indonesia ni. Jadi pada 2 September 2020 coroner negeri mengeluarkan diorang punya verdict lah. Dia putuskan kedua-dua kematian tu adalah kes pembunuhan haram dan Kasana yang bertanggungjawab di atas pembunuhan tu. Jadi coroner tu menyampaikan jugalah takziah kepada keluarga pasangan tu, walaupun keluarga tu tak dapat hadir ataupun tak hadir dekat dalam mahkamah untuk mendengar keterangan dia dan sebagainya. Kasana sedang menjalani hukuman dekat penjara Indonesia dan dia mungkin layak dibebaskan awal pada tahun 2031. Sekarang 2026, 2031, lebih kurang dalam 5-6 tahun lagi. Jadi guys, Chia dan Chin ni berkahwin dah berdekat-dekat. Dia orang uruskan perniagaan sama-sama, pencen sama-sama, tua sama-sama, mati bersama juga pada petang yang sama. Apa korang rasa tentang kes ni? Sama ada hukuman kepada Kasana tu berbaloi ataupun macam mana? Sebabkan dia akan dilepaskan pada 2031. Tak lama lagi. Hukuman dia pun dah dikurangkan tanpa sebab. Keluarga mangsa pun tak datang dekat mahkamah dan sebagainya. Apa pendapat korang? Bagi aku, kalau dia nak lari lah sekalipun daripada rumah majikan tu janganlah sampai membunuh kot Mesti ada sebab lah. Mesti ada sebab kenapa dia di-trigger kenapa trigger untuk membunuh ni. Yalah, mungkin disebabkan pengaruh movie dan sebagainya, tapi tak tahu lah. Apa korang rasa benda ni? Mungkin korang boleh tinggalkan komen dekat ruangan komen lah. Kita bincang sama-sama je. Okay? Kita jumpa lagi on the next coming episode. Bye.